Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas nasib bahasa Melayu di Malaysia. Masalah ini penting karena kaum Melayu Malaysia sering mengklaim bahasa Indonesia. Mereka juga menyatakan bahwa bahasa Melayu telah mendunia. Padahal di Malaysia sendiri bahasa Melayu tidaklah bermartabat. Rupanya Malaysia kesulitan untuk memaksa kaum Cina menggunakan bahasa Melayu di sekolah. Sebab bahasa di luar bahasa Melayu dilindungi pula oleh konstitusi. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Inilah ironi kaum Melayu Malaysia. Mereka sering gembar-gembor bahwa bahasa Melayu telah mendunia dan dituturkan ratusan juta orang. Katanya, bahasa Melayu salah satu bahasa paling hebat di muka bumi. Tapi nyatanya, kaum Melayu Malaysia tak sanggup memartabatkan bahasa Melayu di negaranya sendiri. Kaum Melayu juga tidak bisa memaksa sekolah Cina menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Penyebabnya amat jelas, yakni penggunaan bahasa lain di luar bahasa Melayu itu dilindungi oleh konstitusi. Hal itu jelas dinyatakan dalam Perlembagaan Perkara 152. Di situ dinyatakan bahwa bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Tapi ada syarat lain yang dinyatakan dengan jelas pula bahwa bahasa lain diperbolehkan sebagai bahasa pengantar pendidikan. Hanya saja, kaum Melayu rupanya tetap ingin memaksa kaum Cina menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah vernakular. Kaum Melayu lalu melakukan gugatan, dan kasus ini sekarang sudah sampai ke Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan ini di bawah Mahkamah Persekutuan. Kalau di Indonesia mungkin setara pengadilan banding. Nah, berikut ini adalah proses persidangan di Mahkamah Rayuan yang disampaikan oleh pengacara penggugat. Seluruh sekolah vernakular yang berada di bawah kuasa awam diwajibkan menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa perhubungan di sekolah. Itu antara hujah yang dilontarkan oleh Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah bagi pihak perayu di pendengaran hujah kes rayuan saman sekolah vernakular yang bersidang selama hampir 5 jam di hadapan Hakim Datuk Supang Lian, Hakim Datuk Gunalan Muniandi, Hakim Datuk Azizul Azmi Adenan pada Rabu. Beliau berkata perkara itu selaras dengan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan Malaysia adalah bahasa Melayu. Katanya ketika ditemui pemberita semalam, seluruh sekolah vernakular yang menggunakan medium bahasa ibunda mereka perlu ditukar kepada bahasa Melayu sepenuhnya. So you must convert the vernacular schools now which are using Chinese Mandarin or Tamil medium. Change it to Malay medium. Dalam pada itu, Hanif Katri semasa berhujah untuk menyatakan sekiranya terdapat institusi pendidikan yang menggunakan selain daripada bahasa kebangsaan, secara tidak langsung ia telah melanggar dan bercanggah dengan perkara 152/1 Perlembagaan Persekutuan. Tambahnya, prosiding rayuan kes ini ditangguhkan pada 24 Ogos depan atas permintaan Peguam Perayu dan Peguam-Peguam Respondan. Semalam, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Majlis Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia MAPIM, Gabungan Persatuan Penulis Malaysia GAPENA dan Ikatan Muslimin Malaysia ISMA memfailkan saman untuk menuntut pengisytiharan bahawa Seksyen 2, 17 dan 28 Akta Pendidikan 1996 membenarkan penubuhan SJKC dan SJKT yang menggunakan bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar utama tidak selaras dengan perkara 152/1 Perlembagaan Persekutuan. Gugatan seperti itu memang akan berjalan lamban. Pada Agustus nanti, barulah kasus ini dilanjutkan. Begitulah guys, proses pengadilan yang berkaitan dengan gugatan kaum Melayu terhadap sekolah Cina. Proses persidangan itu ditunda hingga Agustus mendatang. Bisa dibayangkan bahwa kasus ini akan berjalan panjang. Tapi putusannya sebetulnya sudah bisa diperkirakan. Sebab konstitusi jelas melindungi sekolah Cina menggunakan bahasa Mandarin. Jalan satu-satunya tentu mengubah konstitusi dan hal itu jelas tidak mudah. Mari kita simak lagi kisah gugatan kaum Melayu itu. Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi berkaitan isu keabsahan sekolah-sekolah vernakular di sisi perlembagaan telah difailkan di Mahkamah Rayuan. Peguam Muhammad Haris Muhammad Yusof berkata, plaintif telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan bagi mencabar keabsahan sekolah-sekolah vernakular kerana membelakangkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
Tiga badan-badan bukan kerajaan yang menjadi perayu adalah Majlis Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia MAPIM, Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia GAPENA dan Ikatan Muslimin Malaysia ISMA yang diwakili oleh Tuan Amelda Fuad Abi dan Aidil serta Tuan Haris Syakina Co. Serta pasukan ini akan diketuai oleh Peguam Kanan Hanif Khatri. Menurut Haris, rayuan-rayuan tersebut telah difailkan masing-masing pada 25, 26 dan 27 Januari 2022. Pertamanya untuk kita memfailkan rayuan ini di peringkat Mahkamah Rayuan adalah kerana kita ingin mendapatkan satu keputusan Mahkamah Tertinggi berkenaan keputusan yang dibuat oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi bahawa sekolah vernacular adalah sah, di mana rayuan kita di peringkat Mahkamah Rayuan akan mencabar dapatan Mahkamah Tinggi untuk kita dapatkan harapan bahawa penentuan persoalan undang-undang sama ada sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil yang ditubuhkan di bawah Akta Pendidikan dan mendapat dana serta sumber-sumber awam adalah sebenarnya badan awam ataupun tidak, selain dari isu-isu perundangan dan perlembagaan lainnya. Tegas Haris, bahasa kebangsaan perlu dijadikan bahasa pengantar utama dalam mana-mana institusi pendidikan awam yang menerima dana awam. Disember lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, SJKC dan SJKT di seluruh Malaysia adalah sah di sisi perlembagaan. Tiga badan-badan bukan kerajaan yang menjadi plaintiff di Mahkamah Tinggi tempoh hari telah mengarahkan pihak peguam masing-masing untuk memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan. Sebelumnya, hasil putusan di Pengadilan Tinggi Malaysia dibacakan pada akhir Desember 2021, seperti terlihat dalam video berikut ini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak saman yang difailkan oleh beberapa kumpulan pendidikan Melayu dan Islam. Ini berikutan kumpulan tersebut mahu mahkamah mengisytiharkan kewujudan sekolah vernakular sebagai tidak mengikut perlembagaan. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali berkata, penggunaan bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantara di sekolah-sekolah tersebut adalah sah di sisi undang-undang. Malah kata hakim itu, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil juga dilindungi oleh perlembagaan dan diiktiraf sejak merdeka. Justru Hakim Muhammad Nazlan memutuskan kewujudan sekolah vernakular tidak melanggar perlembagaan atas alasan mereka bukan satu badan statutori atau pihak berkuasa tempatan yang wajib menggunakan bahasa kebangsaan. Pada Disember 2019, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS dan Majlis Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia MAPIM mencabar kewujudan sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Kedua-dua kumpulan itu mendakwa sekolah vernakular bertentangan dengan penggunaan bahasa kebangsaan di bawah Perkara 152/1 Perlembagaan Persekutuan. Begitulah guys putusan gugatan kaum Melayu di Pengadilan Tinggi. Sebelumnya jelas mereka telah kalah. Karena itulah kemudian melakukan banding ke Mahkamah Rayuan dan hingga kini kasus tersebut masih berjalan. Kasus ini memberikan gambaran betapa sulitnya memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Hal itu justru berkaitan dengan pembentukan negara Malaysia dan aturan yang ditetapkan dalam konstitusi. Jadi, selama pembentukan bangsa Malaysia belum terwujud dan perpaduan kaum masih bermasalah, bahasa Melayu pun akan tetap layu. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.